Yang menghangat dalam beberapa minggu yang berlalu adalah tentang harga minyak masak seumpama mendidih air minyak itu di dalam kuali dan digandingkan pula dengan alasan disebabkan oleh kenaikan harga minyak sawit. Apakah ini benar? Untuk kita memahami realiti ini, sebenarnya kita harus menghimpunkan dua kalaupun tiga kementerian kesemuanya yang terlibat di dalam pengawalan harga minyak dan juga elemen-elemen berkait tentang penentuan kadar subsidi. Tapi walau macam mana pun, ia masih merupakan satu kesempatan untuk kita memahami dan menyantuni isu ini dan melihatnya dari kacamata salah satu daripada kementerian yang terbabit. Dan yang saya maksudkan adalah sebagai tetamu pada malam ini Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi menemani saya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul lah kan? Ya, apa yang betul? Dia 2-3 kementerian lah kalau nak bercakap bab harga sawit dan minyak masak. Kalau harga minyak masak melibatkan 3 kementerian. Kalau minyak sawit, 1 kementerian. Okey. Jadi itulah macam mana kita nak bincang itu bersama dengan Datuk. Saya yakin dengan kebijaksanaan dan juga keupayaan Datuk untuk menjawab. Namun begitu, Datuk juga sangat bermurah hati membuka talian 0322829841 kalau anda ingin memberikan pandangan balas. Ramai orang marah-marah ni sebab harga minyak masak ni dikaitkan dengan satu kementerian. Tapi saya sebutkan tadi, kita kena kaitkan juga dengan MOF, dengan KPDN HCP. Namun saya kira ini satu kesempatan yang baik dan saya kira menterinya juga bersedia untuk dengan berlapang dada menangani persoalan berkait tentang harga sawit dan juga minyak masak selama 1 jam. Tidak juga, tinggal 58 minit berbaki bersama Datuk. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Walau bagaimanapun, sebelum kita terus terjun kepada elemen berkait tentang harga sawit ini yang direkodkan sebagai harga yang tertinggi dalam sejarah kita, berlatar belakangkan kepada penggunaan biodiesel yang semakin meningkat dan juga kenaikan harga pilihan soya menyebabkan lonjakan yang begitu luar biasa sekali dan memberikan laba kepada pekebun sawit kita. Tapi kita harus meletakkan semua perbincangan ini di dalam pelan pemulihan negara. Kerana hari ini semua kementerian saya kira harus melihat PPN itu, pelan pemulihan negara itu sebagai latar setupnya untuk merencana apa pun. Dari kacamata KPPK, Kementerian Datuk, bagaimana Datuk mempersepsikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada moderator pada hari ini yang sudi menjemput saya di sini berbincang tajuk yang hangat berkaitan dengan minyak sawit dan juga minyak masak. Dan bila kita bincang tentang apa sahaja berkaitan kerajaan, tentu tak dapat lari daripada pelan pemulihan negara yang sedang digerakkan oleh kerajaan sekarang. Dan kita sekarang berada pada fasa yang pertama, iaitu yang disebut sebagai total lockdown. Dan kita akan pergi pada fasa yang pertama juga, iaitu mengekalkan keadaan yang ada, cuma mungkin ada sedikit perubahan lah. Cuma apa yang penting ialah tentulah kita akan lihat pelbagai reaksi rakyat. Ketika kes sedang melonjak naik, rakyat minta untuk dibuat lockdown. Bila kita buat lockdown, dia bising tak boleh kerja. Itu realiti lah. Dan memang sebagai sebuah kerajaan, kita buat apa yang terbaik untuk rakyat untuk kebaikan jangka masa panjang. Dan pelan yang kita buat adalah pelan yang panjang yang kita harap akan berakhir, kita boleh kembali dalam kehidupan normal pada bulan November nanti insya-Allah. Dan mungkin akan dipendekkan lagi pelan tadi bergantung kepada satunya kemampuan dan kejayaan kita menguruskan projek imunisasi kebangsaan. Semakin ramai orang yang kita boleh vaksinkan, makin ramailah, makin cepatlah kita boleh selesaikan permasalahan ini. Masa yang sama kita akan lihat juga pada lonjakan kes macam mana naik turun dan sebagainya. Sebab itulah saya ambil peluang di sini untuk mengajak semua rakyat pertama mendaftarkan diri sebagai bakal penerima vaksin menerusi laman MySejahtera atau menerusi cara-cara menu yang kita gerakkan sekarang menerusi pimpinan masyarakat setempat. Alhamdulillah kita lihat berlaku sedikit anjakan berbanding dululah. Dulu ramai ditakutkan tak nak vaksin dan sebagainya. Hari ini nampak kesedaran makin tinggi, berebut nak vaksin, cuma kita masih sedang menguruskan stok untuk membekalkan semaksimal yang boleh kepada pelbagai rakyat kita sendirilah. Dan di peringkat industri sendiri pun kita ada gerakkan program terkini bersama dengan MOSTI untuk kita pastikan sektor-sektor berkaitan dengan penghilangan dan sebagainya juga disegerakan vaksin mereka. Sebagai contoh, di peringkat kami di bawah Kementerian KPPK,
pada minggu depan insya-Allah kita mula gerakkan projek imunisasi ini di peringkat sektor peladangan untuk sawit. Kita nak pastikan bahawa mereka ini mendapat vaksin dan dapat bergerak lebih cergas lagi untuk menguruskan sawit lah. Cuma untuk kami di peringkat kementerian memang daripada awal dulu lagi oleh kerana kita terlibat dengan essential service. Satunya minyak masak, yang keduanya sarung tangan getah, maka sektor sawit di peringkat peladangan, di peringkat pengilangan dan di peringkat refinery pun dibenarkan untuk operasi walaupun dengan hak-hak maksimum hak yang ditetapkan tapi dibenarkan buat operasi, termasuklah juga di peringkat getah dibenarkan buat operasi untuk membekalkan keperluan esensial tadi. Cuma yang belum dibenarkan lagi ialah sektor lain. Kenaf tak dibenarkan, kemudian sektor lada tak dibenarkan lagi, kemudian sektor perkayuan pun tak dibenarkan, melainkan yang membabitkan bekalan kepada hospital-hospital melibatkan para itu yang dibenarkan buat operasi. Artinya memang kita terima realiti bahawa berlaku sekatan pada pergerakan. Tujuannya tak bukan untuk pastikan bahawa kita berjaya menangani pandemik COVID-19. Terpaksalah bersabar kerana kerajaan mengeluarkan dana yang besar untuk menyuntik keperluan rakyat, menyuntik ekonomi rakyat yang diturunkan melalui pelbagai pihak lah untuk pastikan rakyat boleh makan, boleh minum, boleh survive sementara menanti kita boleh menyelesaikan pandemik. Cuma harapan saya ialah agar semua kita segerakan mendapatkan vaksin, satu. Yang kedua, menjaga SOP semaksimal yang patut dilaksanakan supaya kes-kes lonjakan ini tidak terus melonjak naiklah. Ini kita bimbang berlaku. Kerana bila berlaku perhimpunan sahaja, kecil atau besar, dia merisikokan pelbagai pihak lah. Itu harapan saya sebagai menteri dalam kerajaan. Di bawah kementerian, KPPK ini ada banyak saja agensi, banyak saja sektor yang perlu dilihat. Tetapi berikutan dengan adanya dasar berkait tentang pelan pemulihan dan juga SOP ini untuk jangka pendek dan jangka panjang. Tadi digambarkan bulan 11 ini mungkin kalau boleh kita mencapai herd immunity kelompok. Berarti apakah kapasiti boleh berfungsi sepenuhnya sejurus kita sudah mencapai immunity kelompok bagi sektor ini? Jangkaan kita, sektor kami memang telah berjalan. Alhamdulillah, dan kita selalu memantau. Dan kes-kes yang berlaku perbankan COVID agak kecil lah di peladangan. Kalau kita lihat pada angka yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan kepada kami berkaitan dengan perebakan COVID di peladangan melibatkan warga asing, kes sangat kecil, sekitar 100 kes lebih sahaja dalam tempoh setahun lebih kita buat operasi dalam tu PKP. Itu menunjukkan kejayaan kementerian mengawal perebakan di kawasan ladang melibatkan kebanyakannya adalah pekerja warga asing. Di sektor pengilangan yang berlaku ialah pernah berlaku di sektor getah, yang sektor pengilangan sarung tangan ini dia bergabung dua kementerian, melibatkan MITI sekali, melibatkan kementerian saya sekali. Itu berlaku dan sedang kita kawal. Di sektor perkayuan atau sektor perabot masih lagi pada angka yang kecil, alhamdulillah. Berarti kita di peringkat kementerian saya sentiasa menggunakan surat amaran, surat peringatan kepada semua yang terlibat untuk mematuhi SOP, dan saya turun padang melawat dan juga membuat turun padang bertemu dengan sektor-sektor ini untuk pastikan memang SOP dipatuhi sepenuhnya. Jadi alhamdulillah kita juga bersyukur kerana sektor ini sekurang-kurangnya tidak antara yang terpalit dengan insiden kluster-kluster yang dimaksudkan. Datuk, walaupun demikian agro komoditi ini adalah merupakan sektor yang sangat strategik yang menyumbangkan pendapatan yang cukup besar pada negara, dan mungkin elok juga diucapkan tahniah dengan kenaikan harga sawit yang besar itu. Latar belakangnya banyak sekali yang telah pun saya mulakan tadi. Namun begitu, bagaimana kita memahami ni kenaikan harga ni, tapi kapasiti kita masih terbatas dengan sebab adanya SOP dan juga dasar-dasar pelan pemulihan ini. Sebenarnya menarik, selalu saya gunakan perkataan pepatah Inggeris yang menyatakan bahawa blessing in disguise, atau terjemah mudahnya rahmat yang tersirat daripada COVID-19. Kerana kita lihat di peringkat sawit sebagai contoh, pada tahun 2019 kita hanya mencatatkan sekitar 68 bilion ringgit Malaysia saja untuk ekspor. Tetapi untuk tahun 2020 walaupun berlaku COVID-19, berlaku pandemik, dan kita bekerja pun bukannya sepenuh 100%, bahkan ada satu ketika 70% dan sebagainya, tetapi kita mencatatkan angka yang besar, 72 bilion untuk ekspor. Itu satu angka yang besar bagi pihak sawit lah. Dan sawit serta komoditi yang lain menyumbang sebagai penyumbang kedua tertinggi kepada KDNK negara, digabungkan semua. Dan
dan berlaku lonjakan harga bukan hanya pada sawit, bahkan pada getah, lonjakan pada lada hitam, black pepper, berlaku lonjakan kepada permintaan koko sekalipun. Artinya semua di peringkat kementerian semuanya melonjak naik. Kita satu yang menurun, iaitu tembakau. Dan tembakau memang kita nak turunkan, bukan nak naikkan dia. Jadi artinya kementerian telah berjaya menguruskan komoditi hingga menjadi sektor kedua tertinggi menyumbang pada KDKM ke negara dan juga memberi kebaikan kepada jutaan rakyat Malaysia, terutamanya menerusi sektor minyak sawit lah. Dan kalau kita lihat kenaikan di peringkat sektor getah, khususnya di peringkat saluran getah perbuatan, itu berkali ganda kenaikannya kerana permintaan sangat tinggi dan kita masih tidak mampu untuk bekalkan pada semua keperluan dunia pada hari ini. Walaupun sebelum ini kita menyumbang 65% daripada keperluan saluran getah perbuatan kita yang bekalkan, dengan berlaku pandemik ia makin berlaku lonjakan permintaan. Itu kita kata rezekilah kepada rakyat Malaysia. Di saat sektor lain ada yang terpaksa dying, sektor pelancongan dying, tapi sektor ini alhamdulillah memberi lonjakan yang baik dan kebaikan untuk negara. Dan khususnya kalau kita bincang tentang minyak masak tadi atau minyak sawit, memberi kebaikan kepada 3 juta rakyat Malaysia yang sebelum ini tak dapat menikmati harga yang baik untuk sawit. Ini mungkin kita boleh bincang dalam perbincangan seterusnya. Ada saya melihat kenyataan Datuk menyebutkan soal 3 juta ni dan yang saya fahami Datuk sebut bahawa 3 juta rakyat bukan 3 juta pekebun kecil. Betul ya? Kerana ada pihak yang cuba undermine jumlah 3 juta tu. Elok Datuk jelaskan. Kita ialah suka baca tajuk yang direka dan tak baca isi. Jadi kita kena didik rakyat. Jangan baca tajuk, don't judge people by the cover. Kena tengok isi dalam dia macam mana. Yang saya sebut ialah 3 juta ahli keluarga pekebun kecil. Kerana pekebun kecil yang terlibat dengan sawit seramai 459,000 orang. Hampir setengah juta. Dan kalau setiap ahli keluarga kita letaklah ada 6 orang, berarti 500 kali 3 juta. Itu kalau letak 5 orang. Tapi orang kampung ni anak ramai tu, Tuan Syed. Bukan 5 orang, dia mungkin 7 orang, mungkin 8 orang. Kita di bandar ni mungkin anak 2 orang. Tapi saya letak angka paling tidak 3 juta ahli keluarga pekebun kecil mendapat nikmat hasil daripada kenaikan harga minyak sawit mentah. Bukan cerita tentang minyak masak tentang minyak sawit mentah, iaitu satu benda yang di bawah penguasaan atau di bawah pengurusan Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Itu harus kita jelaskan sebab saya tengok ada polemiknya. Ada yang mempersoalkan mana ada 3 juta pekebun kecil. Tapi saya faham konteks itu kerana istilahnya selalu disebut sebagai household. Isi rumah. Isi rumahnya 3 juta tetapi pekebun kecilnya 400,000 lebih seperti yang digambarkan. Elok kita jelaskan di peringkat ini. Sebelum kita ada 2 ni. Datuk pun sudah menyebut tadi harga minyak masak seperkara, harga minyak sawit seperkara dan bila tiba ke minyak masak ni kita ada kementerian-kementerian lain, jadi kita harus memahami konteks itu. Tetapi bila Datuk menyebutkan bahawa blessing in disguise disebabkan oleh pandemik ini, faktor-faktor apa yang mendorong kepada kenaikan harga hampir semua komoditi kecuali tembakau? Pertama sekali faktor kenaikan ialah kerana permintaan yang tinggi. Bila masyarakat dalam keadaan pandemik, yang tak boleh berhenti, yang tak berlaku pandemik ialah keperluan minyak masak. Dia tidak ada pandemik. Kerana minyak sawit bukannya untuk masak. Minyak sawit untuk kegunaan pharmaceutical. Minyak sawit digunakan untuk alat-alatan asas kita, untuk membersihkan badan, untuk kita mandi, kita perlukan sabun, kita perlukan shampoo dan sebagainya. Ini alatan asas. Ini semua memerlukan minyak sawit. Tak mungkin semua produk ini menggunakan minyak seperti soya atau minyak masak, minyak edible oil atau minyak sayuran yang dengan harga yang tinggi. Minyak sawit, minyak yang paling rendah harganya dan paling berkualiti, maka ini yang digunakan oleh dunia. Maka keperluan untuk mencuci, keperluan untuk pharmaceutical, perubatan, keperluan melibatkan makan minum, memerlukan sawit, maka berlaku lonjakan permintaan. Sebagai contoh, kalau kita ambil pada awal-awal sekitar bulan 4, bulan 5 selepas berlaku pandemik bulan 3 itu, kita lihat lonjakan permintaan untuk negara Saudi Arabia.
lonjakan permintaan berlaku kerana mereka mengeluarkan sabun, menggunakan bahan pencuci, termasuklah melibatkan yang kita guna sekarang untuk berhadapan dengan pandemik, pun sama juga menggunakan minyak sawit tadi, maka berlaku permintaan tinggi. Jadi bila permintaan tinggi satu, yang kedua pula bekalan. Bila berlaku lockdown di banyak negara, maka pengeluaran makin mengurang. Tak boleh kita supply macam dulu. Maka bila permintaannya tinggi, bekalannya pula merendah, mengecil, maka teori biasa dari sudut ilmu marketingnya, pemasarannya ialah berlaku kenaikan harga. Kemudian pula isu kenaikan harga ni pula berkait rapat pula dengan pasaran dunia. Itu bila melihat bagaimana minyak dah mula ada permintaan tinggi, maka dari sudut pasaran, permintaan, dari sudut bursa dan sebagainya, dia mula berbezalah, dah akan berlaku permintaan. Dan mereka yang terlibat dalam bursa tahulah, bila mereka melihat satu benda yang ada permintaan, mereka mula masuk dan sebagainya, maka berlaku positif pada pasaran. Sebab tu kita lihat harga sawit dulu ni, rakyat perlu faham perkara ini. Harga sawit 2019 ke bawah, sehinggalah kalau kita ambil dalam tahun 2008, harganya sekitar RM2,000 per tan. Per metrik tan, 2,000. Kalau harga minyak sawit mentah, saya guna perkataan minyak sawit mentah biar rakyat faham, CPO lah bahasa Inggeris, crude palm oil. Minyak sawit mentah harga 2,000 di pasaran. 2,000 ni dia naik 2,100, dia turun 1,900, ada yang sampai 1,700. Paling kritikal 2019 turun pada 1,700. Itu harga yang sedang berlangsung. Harga yang tinggi dinikmati pada tahun 2008 dulu. Sekitar 38, sekitar 39. Paling tinggi 38 dulu. Tahun 2008. Tak ada melebihi itu. Tak sampai 4,000, tak sampai 4,500. Tapi puratanya 2,000. Kalau harga minyak sawit mentah, saya tekankan, minyak sawit mentah harga sekitar 2,000, maka harga buah tandang segar di ladang sekitar 250 hingga 300 saja. Anda kena faham. Kalau CPO atau minyak sawit mentah 2,000, buah tandang segar di ladang 250 hingga 300 saja. Baik, setan. Kalau 250 ke 300 per tan, baik, dalam tahun, seorang pekebun kecil dia boleh mengeluarkan hasil lebih kurang 18 tan setahun untuk 1 hektar, lebih kurang. Tetapi untuk tahun 2020 kita punya bacaan ataupun kita punya data menunjukkan sekitar 16.5 tan saja dalam tempoh setahun, makin mengurang. Kalau 18 tan dengan RM300, RM300 lah, maka pekebun kecil hanya mendapat RM450 saja sebulan. Paling banyak pekebun kecil dia ada 4 hektar ataupun 10 ekar. Ini pekebun kecil. Selalunya begitu. Kalau kita ambil peneroka di bawah Felda, peneroka mempunyai 10 ekar bersama lebih kurang 4 hektar. Kalau 450 untuk 1 hektar, kalau 4 hektar berapa? Hanya sekitar 1,300-1,400. Dengan angka macam tu, mereka tak boleh survive. Kenapa? Tak cukup nak bayar kos meracun. Kos baja tak cukup. Mereka tak boleh hidup. Maka mereka terpaksa bekerja lain. Kerja keluar. Anak-anak mereka kena hantar duit ke kampung. Dulu ni cerita lama. Cerita ketika harga RM300 dapat 450 untuk per hektar. Kalau kali 4 hanya 1,800, tak cukup makan. Itu cerita lama. Alhamdulillah. Kerana berlaku pandemik, permintaan tinggi, harga mula naik. Daripada 2,000 naik 2,300, 5,000, 8,000, 3,000. Dan sepanjang tahun 2021, purata harga sekitar antara 3,800 ke atas. Kalau saya bacakan angka. Datuk, kita akan sambung tentang harga ni. Kita tarik handbrake masa tengah panas. Supaya dia ada skidded sikit. Kita berehat dan kembali studio selepas ini bercakap tentang kenaikan harga minyak sawit mentah di pasaran. Bicara politik kopi, ditemani oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali, Menteri Politikonomi, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Nak fikir nak minum kopi malam-malam dengan bila bab komoditi. Kita lah.
Sedang kita bicarakan tadi tentang harga sawit kenaikannya. Dan itu memberikan gambaran tadi sebelum ini kalau harganya pada sekitar 2,300 per hektar yang digambarkan dan tidak mencukupi. Datuk sedang membicarakan itu tadi. Saya sambung tadi cerita CPO yang minyak sawit mentah. Jadi sepanjang tahun 2019 harga rendah, purata 2,000 saja. Januari 2020 dia naik 3,000. Kemudian dia turun 2007 bulan Februari, bulan Mac turun 23, April turun 22, bulan Mei turun 2,000 balik macam tahun 2019. Bermula bulan Jun 2020 dia mula menaik. 2004 bulan Jun, bulan Julai 2005, bulan Ogos 2008, bulan 9 2009, bulan 10 2000 hampir 3,000, November 3,004, Disember 3,006. Di masuk tahun ni sepanjang tahun 2021 5 bulan pertama 3,007 Januari, 3,008 Februari, 4,000 bulan Mac, April 4,002, Mei 4,005. Paling tinggi harga RM4,773 pada 19 Mei. Semua kenaikan harga ini mencatat sejarah sawit, sejarah dunia. Sepanjang sawit dikeluarkan, ini harga tertinggi yang berlaku. Tak pernah berlaku sebelum ini. Melepasi harga tertinggi 2008, 3,800. Bahkan kalau kita rekod, berlaku 9 kali pecah rekod harga tertinggi sawit. Alhamdulillah. Itu saya katakan selalu saya sebut dalam Facebook saya, ucapan saya, Alhamdulillah sawit anugerah Tuhan, Allah bagi harga macam ni. Baik. Harga macam ni kesan pada siapa? Pada pekebun kecil dan semua sektor peladangan tadi. Kalau pekebun kecil tadi, kalau harga 2,000 CPO, dia dapat harga di ladang 200 hingga 300. Kalau harga 3,000, dia akan dapat sekitar 600. Kalau 600 untuk 1 tan, berarti kalau dia 1.5 tan sebulan lebih kurang, kalau purata dia dapat sekitar RM900. 900 kalau 4 hektar, 9 kali 4 3,600. Berarti kalau harga 3,000, peneroka pekebun sawit selesa dengan 3,600, dia boleh pergi ke ladang, boleh membaja, boleh meracun, dia ada pendapatan lebih. Kalau naik sampai 4,000, pendapatan dia sebulan boleh menjangkau hingga RM6,000 sebulan. Orang di bandar tak boleh hantar duit ke mak ayah dah. Mereka boleh hantar duit balik pula. Berarti ini saya katakan bahawa rezeki anugerah Tuhan. Berarti peneroka di kampung 120,000 peneroka seluruh negara, dan pekebun kecil yang semua sekali 400,000 ini mendapat nikmat ini, pendapatan hari ini sekitar 5,000 ke 6,000. Itu yang kita katakan anugerah Tuhan. Di peringkat negeri sebagai contoh, kalau Sabah dengan sebab kenaikan harga CPO, mereka mengenakan cukai jualan kepada CPO. Cukai jualan itu menjadi pendapatan utama kerajaan negeri Sabah. Mereka tak ada pendapatan lain kecuali minyak dan minyak masak dan minyak sawit lah. Disebabkan kenaikan harga tahun 2020, mereka mendapat cukai jualan hampir 1 bilion. 1 bilion. Untuk sawit saja. Untuk sawit. Kerana mereka mengenakan cukai 8%. Kalau negeri Sarawak, mereka kenakan cukai 5%. Mereka dapat sekitar 700 juta. Itu untuk dua negeri, Sabah Sarawak. Bayangkan, dua negeri yang rakyatnya terkenal susah, mereka mendapat lonjakan pendapatan kerana harga minyak masak naik tadi. Untuk negara pula, syarikat-syarikat yang banyak tanggung kerugian bila sawit rendah dulu, contoh sawit TDM. TDM, tak silap saya pada awal pertengahan 2020, mereka mencatat kerugian sekitar 19 juta. Bila mana berlaku kenaikan harga CPO, mereka mula mendapat lonjakan. Tak silap pada suku keempat 2020, mereka dapat 59 juta. Boleh cover kerugian 19 juta dulu dengan 19 juta. Dan kita lihat pun samalah, syarikat-syarikat perdagangan lain semua happy lah, gembira, dan kesannya tentulah kepada pendapatan cukai syarikat yang akan diperoleh oleh kerajaan. Bahkan kerajaan persekutuan pula menikmati dipanggil windfall tax, windfall levy, cukai keuntungan luar biasa. Bila harga sawit mentah ini melebihi paras 3,500, maka ada cukai keuntungan luar biasa dikenakan pada mereka, dan kerajaan boleh mengutip hampir 200 juta pada tahun
tahun lepas dan tahun ini kita jangka hampir 1 bilion. Kalau harga sekarang kekal, dijangka kerajaan akan dapat hampir 1 bilion. Ini saya katakan nikmat yang diperolehi bila berlaku kenaikan harga minyak masak mentah di pasaran dunia. Maka jangan adalah yang agak celupa mulut doa, ya Allah turunkanlah harga minyak biar dia jadi rendah di pasaran. Jangan. Sebab adakah? Ada, mesti ada. Bila dia rasa minyak masak naik harga, dia pun doa harga minyak masak turun. Kita belum sentuh lagi, Datuk. Sedangkan dia tak nak bezakan minyak masak dengan minyak sawit tadi. Jadi minyak sawit kita kena ingat 19 juta tan kita pasarkan ke seluruh dunia. Hanya 1 juta tan sahaja digunakan untuk pasaran minyak masak dalam negara. Ni rakyat kena faham 19 juta tan dipasarkan keluar negara. 1 juta tan di pasaran negara dalam bentuk tadi, antaranya dalam bentuk minyak masak yang kita akan bincang kejap lagi lah. Jadi dengan 19 kita untung banyak, negara untung, negeri untung, peguam kecil untung, dan bukan hanya 3 juta ahli keluarga peguam kecil. Semua mereka yang terlibat dalam rantaian nilai, melibatkan kilang, refinery, melibatkan semua pihak lah yang terlibat dengan sektor sawit mendapat keuntungan ini. Alhamdulillah, itu rezeki Allah Ta'ala bagi. Cuma kita nak bagi bincang nanti, macam mana pula dengan minyak masak? Itu akan pergi. Yang kedua lah kita akan pergi. Itu akan pergi, tapi saya pun ada soalan susulan daripada penjelasan Datuk. Cuma yang saya nak ambil ialah di sini, kena beza. Tugas saya sebagai Menteri Perusahaan Perdagangan Komoditi ialah memastikan harga minyak masak mentah sentiasa tinggi. Itu saya faham. Itu saya akan bantu perkukuhkan sekejap lagi. Selepas kita menangani Encik Syam dari Melaka di talian. Hello Encik Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Syam, kita bincang tentang harga sawit, CPO, MSM, minyak sawit mentah. Dan nanti kita belum sentuh soal minyak masak. Tapi ini ruang untuk Encik Syam bertanya. Ringkas dan padat. Begini soalan saya, Datuk. Ada setengah pekebun-kebun kecil seperti Felda mengatakan mereka tidak dapat apa-apa keuntungan dengan kenaikan harga. Cantik soalan. Adakah benar itu dakwaan mereka ini? Itu saja soalan saya. Itu saja Encik Syam. Cantik soalan. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terlupa nak tanya, Encik Syam tu peneroka ke bukan? Maka patut tanya tadi tu. Menarik soalan. Ada satu akhbar tabloid yang keluarkan berita bila berlaku isu kenaikan minyak masak. Dia temu ramah 2-3 orang peneroka, dia kata kami tak dapat apa daripada kenaikan harga. Pertama, bagi saya akhbar ini mengelirukan rakyat. Kerana akhbar yang sama juga sebelumnya buat cerita tentang macam mana pekebun kecil seronok harga naik. Dan semua akhbar yang menceritakan tentang kegembiraan pekebun kecil kerana kenaikan harga minyak sawit mentah tadi di pasaran. Itu realiti. Sampai hari ini pun. Kalau isu Felda, ni ada isu lain pula. Felda melibatkan ada hutang-hutang peneroka Felda dengan Felda. Dan ada melibatkan pembayaran macam mana tu, saya rasa bukan saya lah perlu bincang, itu kena menteri yang jaga Felda lah bincang. Kerana Felda dia cerita lain. Kerana Felda, peneroka Felda, tanah dia ada sebahagian mereka usahakan, ada sebahagian diuruskan oleh Felda. Pembayaran bila harga minyak masak naik, harga minyak sawit mentah naik, harga di ladang pun naik, sebahagian peneroka mesti dipotong hutang, itu cerita lain. Tapi kalau kata peneroka tak dapat keuntungan, itu bagi saya kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Kerana realiti pekebun kecil peneroka pun mendapat nikmat yang besar daripada kenaikan harga minyak sawit mentah ini. Jadi menarik soalan tadi, saya nyatakan itu kufur nikmat namanya. Realitinya semua orang bersyukur alhamdulillah dengan kenaikan harga minyak sawit mentah tadi. Cuma atas rasa curiga, out of curiosity, tabloid itu, ada kementerian merujuk apakah benar mereka merupakan peneroka atau tidak? Apakah ada siasatan? Itu kita tak buat siasatan lah. Kita akan berehat. Kadang-kadang dia nak cari mileage politik kadang-kadang. Nak melariskan akhbar juga mungkin akhbar. Tak apa. Kita berehat seketika dan kembali nanti masih bercakap tentang kenaikan harga minyak masak. Kita belum sentuh minyak mentah, MSM, minyak sawit mentah, sebelum kita masuk kepada elemen yang berkait tentang minyak masak nanti. Teruskan kesetiaan anda. Ada beberapa input yang perlu kita fahami pada malam ini bersama Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Seketika tadi Encik Syam bercakap tentang ada
peneroka Felda yang mengatakan tidak mendapat laba keuntungan daripada kenaikan harga minyak sawit telah pun dijawab oleh Yang Berhormat Menteri seketika tadi, dan hampir setengah jam lebih kita Datuk bercakap soal minyak sawit mentah. Kenaikannya tertinggi dalam sejarah, paling tinggi pada 17 Mei kalau tak salah. 19 Mei 4,700 sampai 4,700 dan sekaligus ini boleh memberikan pulangan secara purata kepada peneroka Felda sekitar 6,000. Patutlah ramai orang nak balik kampung. Bulan 5 ni sebab mak ayah dia banyak dia punya ni kan. Dia nak pau mak ayah dia barangkali. Tapi tak apa Datuk, kita mula nak bercakap soal minyak masak ini, hubung kaitnya. Kerana dengan lumrahnya, bahkan ramai orang menuding. Dahulu pun sewaktu sebelum menjadi kerajaan mengatakan bahawa ini sepatutnya boleh dikawal harga minyak masak ini. Tapi kini apabila Datuk berada di sini tak boleh pula mengawal harga minyak masak ini. Tetapi masalahnya di sini kita harus memahami tentang bidang kuasa. Datuk sebutkan sebelum berehat tadi, Datuk kata kerja saya menaikkan harga minyak sawit mentah dan itu sudah tercapai. Dan soal mengawal harga minyak masak ini pula adalah merupakan satu teritori yang melibatkan beberapa kementerian lain. Boleh kita fahami ini untuk manfaat penonton kita. Pertama sekali, bila harga minyak sawit mentah 2,000 sebagai kasarlah, dia minyak masak atau dipanggil minyak olin. Minyak olin kos asasnya sekitar 2,400 per tan. Berarti kalau 1 kilo lebih kurang RM2.40 sekilo. RM2.40 1 kilo campur dengan kos-kos yang lain, kos pengurusan, pemasaran dengan rantai yang banyak daripada CPO pergi pada refinery pergi kepada repacker pergi pada pemborong pergi pada ni panjang sampai kepada kita ni. Kalau dengan RM2 CPO, olinnya atau minyak masaknya RM2.4 atau RM2.5 lebih kurang, kemudian kosnya sekitar RM3. Tetapi kerajaan telah dari dulu lagi memberikan harga minyak subsidi. Ini di bawah KPDN HPP. Dulu urusan minyak masak ini juga di bawah kementerian saya dulu. Tahun 2016 kemudian dipindahkan kepada KPDN HPP. Jadi saya boleh bercakap sikitlah tentang sejarah ini. Oleh kerana kosnya RM3, tapi kerajaan mengeluarkan minyak masak di bawah Kementerian KPDHP dengan harga subsidi RM2.50. Berarti kerajaan dah subsidikan 6%, 5% kat situ. Untuk yang panjang, dari dulu sampai sekarang. Kalau harga minyak RM3,000, berarti minyak olin RM3,400 lebih kurang. Dan kosnya dia akan pergi sampai RM4. Kalau RM4 itu kali dengan 5 kilo lebih kurang RM20. Campur dengan kos-kos yang lain dia akan pergi RM27, RM28. Kalau RM3,000. Kalau sekarang harga RM4,500, RM4,500 itu minyak sawit mentah. Minyak olinnya, minyak masaknya ialah sekitar RM5 kos. RM5 dia pergi dengan packing dan sebagainya, dia akan pergi sampai RM5.50 ke RM6. Jadi kalau RM6 kali dengan 5, RM35. Itu harga tertinggi yang dijual oleh setengah pembekal minyak masak 5 kg adalah RM33. Itu paling tinggi minyak daripada saji lah. RM33 kerana dia punya ada lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi itu yang berlaku. Bila saya kata dalam tulisan sepanjang saya kata kenaikan harga adalah munasabah, bukan munasabah harga itu. Saya menjelaskan tentang munasabah kenaikan itu berlaku dengan kenaikan harga minyak sawit mentah. Tapi ada pemberita yang suka ambil kerak. Dia ambil YB kata harga munasabah. Rakyat pun tembak. Pung. Peluru pandu keluar. Semua keluar belaka. Tembak saya. Jadi saya kata tak apalah. Itu habuan menteri lah selalu kena serang. It comes in the package lah. Itu biasa. Kita orang politik ni biasa kena tembak, kena serang. Nak jadi orang politik kena telinga, kena tebal sikit lah. Buat tahu saja. Saya menjelaskan pada kapasiti saya sebagai menteri yang jaga minyak sawit mentah bahawa harga yang berlaku sampai RM33 ini munasabah kerana kenaikan harga minyak sawit mentah. Itu cerita dia. Macam mana nak turunkan harga itu diuruskan oleh kementerian lain dan saya sedang bantu kementerian terbabit untuk kita menurunkan harga. Jadi rakyat kena faham kenapa berlaku kenaikan tadi. Jadi kalau kita nak harga minyak sawit minyak masak ini rendah di pasaran, berarti kerajaan memang kena bagi subsidi lagi banyaklah. Untuk yang tadi satu pack 2 kg, satu pack 1 kg tadi,
kerajaan telah keluarkan 700,000 tan lebih kurang atau 720,000 tan lebih kurang setahun. Lebih kurang 60,000 tan sebulan lebih kurang untuk minyak masak dalam bentuk pack 1 kg. Okey. Itu yang bersubsidi. Bersubsidi. RM2.50. Walaupun kerajaan kena bayar lagi. Kalau harga RM3 tadi, 50 sen. Kalau sekarang, kalau harga RM4.50, berarti kerajaan kena subsidi begitu besar. Ya. RM2.50 pergi ke RM5. RM2.50 kerajaan bayar sekarang subsidi untuk rakyat menikmati harga subsidi. Berarti kerajaan telah menggunakan tanggungjawab memberi harga subsidi yang sangat besar dan dijangka kita akan keluarkan 1.4 bilion untuk membayar subsidi minyak masak ini. Berbanding dulu ketika harga minyak masak sawit mentah RM2,000, harga minyak masak RM2.50, kita keluarkan 400 juta saja dulu. Sekarang 1.4 bilion. Dari mana duit dapat? Daripada keuntungan sawit lah. Keuntungan sawit yang bayar cukai pada kerajaan, yang bayar cukai ekspor pada kerajaan, yang bayar windfall levy pada kerajaan. Itulah yang kita ambil bayar sekarang. 1.4 bilion untuk minyak subsidi 1 kg dengan harga RM2.50. Okey. Baik. Yang 1 kg RM2.50 tadi, kita keluarkan 60,000 tan sebulan. Setahun 720,000 tan. Ya. Jumlah lebih kurangnya 720 juta pack setahun. Rakyat Malaysia 32 juta. Ya. Kalau kita bahagi 720 juta bahagi dengan 32 juta, berarti setiap orang mendapat 1.8 kg sebulan seorang. Takkan seorang 1.8 kg. Tak apalah, kita info rata lah 1.8. Kalau dia 5 orang sekeluarga, berarti 10 kg lah lebih kurang mereka dapat. Maknanya setiap rakyat dengan subsidi 720 juta tadi, setiap keluarga berhak beli di pasaran sampai 10 kg. Dia kata kita pergi pasar, pergi kedai, dia orang hak limitkan 2 kg seorang. Okey? 2 kg hari ini. Pergi esok pula dapat lagi 2 kg. Bukan dia rekodkan nama pun, tak ada. Bukan pergi kedai, okey, nama saya Muhammad. Okey, minggu depan pergi kedai, Muhammad dah ambil dah, tak boleh, tak ada. Cuma bekalan yang terhad sebab ramai yang minta. Jadi dia beli minggu ni mungkin 2 kg, minggu depan lagi 2 kg, minggu depan lagi 2 kg, sebulan cukup 8 kg ke 10 kg dengan harga RM2.50. Itu pack yang ada. Cuma dibuat pula satu persepsi. Minyak 1 kg ni mutu tak sama. Kita dalam minyak masak ni dia ada CP10, ada CP8, CP6. Semua minyak masak yang kualiti hampir sama. Bezanya nak mahal sikit lagi ambil CP sekian, nak murah sikit CP sekian. Setiap minyak masak dia beri harga beza kerana CP apa dia pakai tadi. Tapi minyak masak subsidi 1 kg adalah minyak yang dalam kategori tadi lah. Bukan minyak masak yang di kualiti rendah. Kualiti rendah atau yang dah digoreng kemudian tapis. Tidak, bukan begitu. Kerana ia dikawal oleh kerajaan. Ini satu pembohongan yang cuma mengeluhkan rakyat. Tak ada. Minyak masak 1 kg kualiti sama. Macam minyak masak 2 kg 5. Cuma sebab dia dalam plastik. Polybag. Nampak mudah koyak. Tak cantik. Ini dalam botol. Cantik. Senang bawa. Itu je beza dia. Ni kena faham. Baik. Berarti dengan 720 juta pack yang kerajaan bagi, sudah cukup untuk kegunaan rakyat selama setiap orang sebulan 1.8 kg, satu keluarga 10 kg untuk mereka gunakan semua orang 30 juta. Termasuk B40, M40, T20 semua tak ada kecuali. Tetapi bagi mereka yang nak rasa nak mudah, nak beli 2 kg, nak beli 5 kg, itu pulang pada mereka lah. Siapa nak beli macam tu hak mereka. Tapi kerajaan belum lagi bagi harga subsidi untuk 2 kg dan 5 kg. Okey. Baik. Dalam suasana kerajaan bagi subsidi 720 juta tan, 720 juta pack pada rakyat, berlakulah di pasaran penipuan-penipuan. Macam mana? Mereka ambil yang 1 kg, mereka gunting, masuk botol, jual dalam pack 2 kg dengan 5 kg. Itu penipuan lah. Itu ditangani oleh kerajaan.
Jadi sekarang ni yang rakyat duk minta lagi ialah supaya kerajaan bagi juga subsidi untuk 2 kg dan 5 kg. Ini isu kedua. Okey. Isu ini sedang ditangani oleh kementerian berkaitan, itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDHP, dengan bantuan MOF yang akan meluluskan bajet subsidi dan dengan bantuan Kementerian KPPK, kementerian saya. Macam mana? Kita sedang tengok mekanisme. Cuma saya tak boleh umumkan lagi. Sebab masih dalam perbincangan lagi. Bincang macam mana? Kalau nak mudahnya, KPDHP minta je lah dengan MOF dapatkan subsidi. Jual minyak dengan contoh RM25 contoh. Senang macam tu saja. Tapi kita lihat ada mekanisme yang lebih baik yang boleh menguntungkan, iman kerajaan boleh untung, rakyat boleh untung lagi. Itu memerlukan bantuan saya lah, bantuan Kementerian KPK. Maka saya yang menjaga hal ehwal berkaitan dengan pembekal CPO, pembekal minyak mentah. Kita sedang bincang sekarang. Macam mana cara kita nak pastikan rakyat boleh mendapat harga menteri. Saya dengan Yang Berhormat YB Alex, Datuk Alex, Menteri Hak Ehwal Pengguna tadi, dan juga YB Tengku Zafrul, Kementerian Kewangan, dah bincang perkara ini. Cuma nak tunggu final saja. Selepas difinalkan nanti, kita akan umumkan secara kepada rakyat apa yang kita akan buat. InsyaAllah tunggulah berita gembira yang bakal dimaklumkan oleh kerajaan untuk pengguna minyak masak 2 kg dan 5 kg terdekat nanti. Itu yang saya boleh sebutlah. Kalau saya memahami hujah yang Datuk bawakan, bererti kalaupun nanti ada pengurangan harga pada pack 2 kg dan 5 kg. Kerana kita tahu selama hari ini yang bersubsidi adalah hanya 1 kilogram di dalam plastik itu. Apa juga pengurangan daripada harga 2 kg dan 5 kg, bererti ia juga adalah merupakan satu bentuk subsidi. Betul. Dalam keadaan kita tahu skim dan rejim subsidi yang selama hari ini telah tiris, telah gagal, telah B40 pun mendapat, bukan B40 pun mendapat manfaat. Mengapa kita masih bekerja dengan asas kerangka bersubsidi sedangkan ia telah menyebabkan ketirisan dan gagal selama hari ini? Sebenarnya bagi pihak kementerian saya, kita mencadangkan mekanisme jangka masa panjang lah, yang kita panggil sebagai subsidi bersasar. Cuma masih di peringkat kajian. Macam mana bentuk bersasar tadi supaya tak berlaku ketirisan dan nilai wang untuk minyak subsidi tadi dapat terus masuk ke kantong rakyat. Kalau dulu kita gunakan minyak petrol kita dibuat konsep subsidi bersasar, kita mungkin ambil konsep yang sama, cuma masih lagi diperincikan. Cuma itu jangka masa panjang lah untuk menangani isu ketirisan disebut oleh Tuan Syed tadi. Jangka masa panjang. Yang sekarang ini oleh rakyat nak segera. Apa benda kerajaan boleh segera sekarang? Kerajaan menyedari kehendak rakyat. Kita dah beritahu, kita dah bagi subsidi dan kerajaan bersedia bagi subsidi lagi. Bahkan Tengku Zafrul sebut bahawa sehingga sekarang kerajaan telah keluarkan subsidi 8 bilion. Bukan hanya untuk minyak masak dan juga minyak petrol. Dan kerajaan bersedia lagi untuk memberikan kepada rakyat. Cuma nak tengok mekanisme agar ketirisan tidak berlaku. InsyaAllah menerusi untuk minyak masak 2 kg 5 kg ini, kita ada satu kaedah yang lebih baik yang akan mengurangkan ketirisan. Yang tu yang panjang tu, ada orang tanya kata, YB dah 2 minggu dah bincang tak asal lagi. Yalah, nak bincang dengan orang tu, dengan orang ni, bincang dengan refinery, bincang dengan bekas CPO, bincang dengan repacker, bincang dengan pemborong, peruncit, nak tengok mekanisme yang boleh mengelakkan ketirisan. Macam mana kita nak buat? Jadi itu panjang perbincangan hingga ke hari ini. Kita dah peringkat akhir dan besok dalam kabinet mungkin saya akan bentang sedikit. Dan tunggulah dalam minggu depan kita dah boleh finalkan insya-Allah. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan itu yang kita nantikan. Cuma masih kelihatannya konsepnya adalah berbentuk subsidi. Kita akan perpanjangkan perbincangan ini bersama Menteri KPPK. Kita berehat terlebih dahulu. Bersama Menteri KPPK, Perdagangan dan Komoditi, Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Banyak kita bicarakan, cuba memurnikan pandangan awam tentang kaitan, pertamanya tadi sudah panjang kita bicarakan tentang kenaikan harga sawit. Kemudian kita menjelaskan bagaimana kaitannya pula dengan harga minyak masak. Ada soalan-soalan berbangkit daripada penjelasan yang Datuk berikan, tetapi ada Encik Mak Noh dari Pahang ini. Sudah lama menanti di talian, saya berikan laluan dulu. Halo Encik Mak Noh. Encik Mak Noh. Hello. Ya, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Cik Mak Noh, ringkas dan padat bersama Menteri, sila. Alright. Saya nak
saya Makno Salim bin Ghazali. Ya. Saya anak kepada peneroka Ya. anak kepada peneroka Pahang, tapi saya menetap di Kuala Lumpur di Selangor. Di Pahang di mana? Di Raub Pahang. Raub. Okey, silakan. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih berbanyak kepada YB kita, YB Tauhidi, kerana banyak membuat perubahan yang besar sekali pada masa yang sekarang ni lah. Sebab jauh berbeza dengan masa yang dipegang oleh menteri yang sebelum-sebelum ni. Saya amat berterima kasih sangat kepada YB kerana memberi banyak perbezaan pada masa sekarang. Itu sajalah saya nak ucapkan. Okey, ingat ada soalan tadi. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih je. Baik. Saya bangga sebagai anak peroka, saya cuba berbangga kepada YB. Okey. Baik, terima kasih. Okey, itu saja. Baik, itu saja. Cik Makno, cuma apabila ada yang pihak sangat bersyukur, berterima kasih ini, kelihatannya kita sangat bergantung kepada volatility harga pasaran. Datuk bercakap soal jangka panjang tadi. Apa akan berlaku apabila pandemik ini mula mengendur, keperluan kepada oleochemical merendah? Apakah kita mampu lagi mengekalkan dalam keadaan kita sebenarnya tidak mengawal harga antarabangsa ini? Ia sangat bergantung kepada demand dan supply. Selama mana kita ada perancangan jangka panjang untuk memastikan harga ini kekal selesa pada 4,000 ataukah sangat bergantung kepada permainan derivatif dan tuntutan komoditi? Menarik soalan Tuan Syed tadi. Sebenarnya kejatuhan harga minyak sawit banyak punca. Antaranya adalah serangan kempen negatif oleh EU terutamanya terhadap minyak sawit kita. Jadi apa yang dibuat oleh kementerian ialah kita tidak mengambil sikap defensif. Saya mengambil sikap ofensif. Kita melawan balik. Bukan hanya mempertahankan, bahkan kita menyerang balas. Antara yang kita buat ialah membawa EU ke muka pengadilan di bawah WTO. Dan sekarang sedang kita telah berjaya mewujudkan panel untuk bawa mereka ke mahkamah dan sedang berlangsung sekarang. Ini satu cara kita menegaskan bahawa hak minyak sawit untuk dipasarkan seluruh dunia, bukan hanya sebahagian dunia, bahkan juga melibatkan Europe. Satu. Yang kedua, saya menegaskan bahawa Europe mereka cuba sekat minyak sawit kita untuk digunakan sebagai biofuel. Tapi mereka tak mampu untuk sekat minyak sawit digunakan dalam kehidupan harian mereka. Kalau mereka mampu, silakan. Jangan buat sabun menggunakan minyak sawit. Gunalah minyak soya. Guna minyak lain, ikut suka. Mereka tak mampu. Berarti memang Europe tetap bergantung pada minyak sawit kita. Confirm tak dapat dielakkan lagi. Jadi saya kata kita perlu berani untuk menyerang mereka. Kalau kamu betul-betul berani, sila boikot minyak sawit keseluruhannya. Jangan guna langsung, bukan hanya untuk biofuel. Ini cara kita lah. Dan masa yang sama, kita buka pasaran. Kita buka pasaran. Dan sekarang kalau kita lihat, sebagai contoh, Turki. Tahun lepas saya ke Turki. Kalau lihat pada angka tahun ni, untuk 5 bulan pertama, 5 bulan pertama 2020 sekitar 250,000 tan saja. Tapi terkini dah menjangkau 300,000 tan untuk 5 bulan pertama tahun 2021. Itu dah berlaku kenaikan bila kita buat perbincangan. Itu kita buka pasaran. Kita akan buka insya-Allah terdekat ini, saya akan pergi ke Saudi terdekat nanti insya-Allah untuk merasmikan satu pejabat serantau. Pejabat serantau untuk sawit, untuk getah, untuk perkayuan. Kita buat di Jeddah. Untuk pasarkan antara sawit kita, dibesarkan lagi pasaran untuk Timur Tengah dan juga Afrika. Kerana Saudi menjadi hak yang baik. Dia ada port dia yang boleh bawa barang pergi ke Afrika. Berarti kita buka pasaran. Pasaran Afrika kita buka, Timur Tengah kita perluaskan, Asia Tengah kita perkemaskan, dan bahkan terkini pun ada kenaikan berlaku di negara Netherlands berlaku kenaikan walaupun negara Eropah. Kemudian Iran juga boleh kenaikan. Artinya bila kita buka pasaran, orang mahu minyak kita, kemudian serangan negatif kita lawan balik, saya yakin bahawa kita boleh mengekalkan harga yang ada sekarang insya-Allah. So, saya yakin bukan hanya kerana pandemik, kerana kerja-kerja kita buat insya-Allah. Datuk tadi bercakap soal beberapa strategi baru untuk kita memastikan elemen subsidi yang akan cuba diperkenalkan untuk 2 kilogram, untuk 5 kilogram. Gambarannya tadi akan diumumkan dalam masa terdekat. Katanya ujung minggu depan. InsyaAllah. Kita menantikan khabar gembira itu.
Siapa yang akan umumkan ni nanti ni? Oleh kerana minyak masak di bawah KPHP, maka Menteri YBL akan umumkan. Cuma saya akan umumkan apa sumbangan KPK untuk menjadikan minyak tadi dengan harga yang rendah. Apa sumbangan kami? Kita akan umumkan nanti insya-Allah. Kaedah yang saya cadangkan menerusi kementerian insya-Allah akan menjadi penyebab untuk harga itu dapat dinikmati dengan harga yang rendah. Cuma kerajaan tetap kena keluarkan subsidi. Artinya hasil daripada keuntungan minyak sawit yang tinggi harganya tadi kita pulangkan kepada rakyat dalam dua bentuk. Satu pada rakyat B40 720 juta pek dan juga pada rakyat untuk 2 kg 5 kg untuk semua orang menggunakan. Cuma tinggal lagi tugasan nanti besarlah untuk kerajaan menangani isu-isu keterisan dalam pembekalan subsidi nanti. Tiris tak tiris sebab kita tengok yang beli pek minyak dalam plastik ni semacam ya. Bukan B40 ni. Restoran pun guna itu juga. Restoran pun guna. Jadi itu elemen. Datuk tadi di awal bercakap soal 2019 86 bilion dan 2020 72 bilion. Peningkatan ini adakah hanya kerana kenaikan harga sawit di pasaran ataupun produktiviti kita juga meningkat dalam tempoh itu? Produktiviti menurun kerana faktor pandemik. Tetapi oleh kerana peningkatan harga tinggi maka menyebabkan keuntungan melipat kali ganda. Dan walaupun begitu kita dalam proses mempertingkatkan lagi kadar produktiviti kita dengan pelbagai lagi kita keluarkan benih-benih baru oleh MPOB. Itu kena sejam lagi lah tu. Itu kena sejam lagi lah tu. Nak cerita bab benih ni kan banyak lagi soalan susulan daripada saya. Bahan baru kita keluar juga baja macam-macam yang kita buat untuk memastikan lestarinya minyak sawit kita di peringkat antarabangsa. Datuk kena datang lagi kita bincang bab itu pula soal peningkatan produktiviti melalui pendekatan yang lebih inovatif. Saya ucapkan terima kasih kepada kesudian Datuk bersama dengan kami pada malam ini dan terima kasih kepada semua yang sabar menantikan penjelasan diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.